Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabila binti Nur Ahmad dari kelas DSI 4D. Okey, kumpulan kami ini telah memilih tajuk kaedah uruf iaitu hukum pertunangan menurut Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Mazhatun Nisa, Muhammad Sufi, Syafiqul Hakim dan Nur Afan. Jadi saya akan membicarakan serba sedikit tentang pendahuluan uruf ini. Uruf ini telah memainkan peranan penting dalam penentuan hukum Islam semasa. Oleh kerana itu, uruf ni telah dianggap daripada sebahagian daripada dalil mereka, dalil-dalil hukum syarak yang tak sepakati dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Memandangkan peranan uruf ni sangat besar dalam hukum Islam semasa kita ni, ia juga sering diberikan perhatian oleh sarjana semasa melalui penelitian kaedah-kaedah fiqh. Antara kaedah-kaedah fiqh yang menonjol ketika itu, pengaruh uruf ketika itu dalam hukum Islam ialah al-adat mahkamatu, iaitu adat dalam kurungan ialah hakim. Hakim dalam kurungan dalam penentuan hukum syarak. Dan akhir sekali, la yuki tahyur al-akam tahyur al-zamani, yang bermaksud yang tidak disangkal perubahan hukum-hukum dengan perubahan zaman. Maksudnya, perubahan hukum ni boleh berubah dengan perubahan zaman kita ini. Secara umumnya, kaedah ini telah jelaskan bahawa peranan uruf ini sangatlah besar dalam penentuan hukum Islam semasa. Justru, hipotesis awal di sini, tak semua uruf ni boleh mempengaruhi hukum Islam kerana perubahan hukum yang disebabkan uruf ni tanpa memperincikan betul-betul uruf tersebut hakikatnya adalah naskah kepada hukum syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqul Hakim bin Anwar. Saya dari kelas DSI 4D. Jadi saya akan menyambung tentang pengertian uruf. Daripada Ibnu Manzur dalam kitabnya ada menyatakan Lisan Al-Arab telah menjelaskan bahawa secara istilah kalimah Al-Uruf merupakan kata nama yang berasal daripada kalimah Arab iaitu Arafa, Ya'rifun ataupun urfan yang memberi maksud sesuatu yang telah diketahui oleh semua. Kalimah al-uruf mempunyai pelbagai erti dan juga maksud seperti mana yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi di sini saya sertakan 3 contoh yang berkaitan. Contoh yang pertama ialah istilah yang memberi maksud al-a'la al-syai', iaitu yang bermaksud sesuatu yang mempunyai fizikal yang lebih tinggi dari yang lain. Dengan kata lainnya, ia adalah merupakan sesuatu material ataupun benda yang menonjol di sesuatu tempat yang disebabkan ketinggian yang dimiliki olehnya sehingga ia dapat dilihat dari jarak yang jauh. Perumpamaannya juga adalah seperti sebuah dinding, kubah ataupun tembok yang besar di sesuatu kawasan yang menjadi tumpuan di mata-mata sekelilingnya. Terdapat juga firman Allah SWT yang bermaksud di antara keduanya iaitu syurga dan neraka ada tembok Al-Araf sebagai hijab pendinding, dan di atas tembok Al-Araf itu ada sebilangan orang-orang lelaki yang mengenali tiap-tiap seorang daripada ahli-ahli syurga dan neraka itu dengan tanda masing-masing. Jadi contoh yang kedua pula ialah di mana istilah yang memberi erti al-tatabu' iaitu diterjemahkan sebagai mengikut-ngikut, berturut-turut ataupun bersambung-sambung antara satu sama lain. Ia juga terkandung di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud demi makhluk-makhluk yang dihantar secara berturut-turut bagi menjalankan tugas. Surah Al-Mursalat ayat 77. Dan contoh yang terakhir adalah istilah yang memberi erti al-iktiraf, iaitu merupakan suatu pengiktirafan ataupun sebuah penghargaan seperti mana kata-kata orang Arab lahu alayya maitu urfan, yang diterjemahkan dan membawa maksud bagi dia di atas aku 100 urfan. Maksudnya di sini 100 pengiktirafan. Menurut kepada Ibrahim Anis dan juga sahabat-sahabatnya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit menerangkan bahawa perkataan al-uruf diambil dari 3 huruf iaitu Ain,
roh dan fa yang membawa pelbagai erti dan maksud yang banyak dan bermacam-macam. Antaranya ialah memberi maksud mentadbir ataupun mengurus. Salah satu contohnya ialah seorang lelaki itu telah mentadbir urusan kaumnya dan mengurus siasah mereka. Jadi sekadar itu saja pengertian uruf daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Sufi bin Alias dan saya akan sambung pembentangan tentang dalil jumhur ulama tentang huruf. Baik, jumhur ulama menerima ijtihad sebagai hukum dalam Islam yang melibatkan kepada sumber tambahan seperti huruf dan sebagainya. Mereka berdalilkan kepada beberapa al-hadis dari Rasulullah SAW yang mengiktirafkan sumber seperti mana al-hadis yang diriwayatkan oleh Muaz ibn Jabal ketika Rasulullah SAW ingin menghantar beliau menjadi qadi di Yaman. Hadis itu bermaksud bagaimana kamu menghukum wahai Muaz jika datang kepada kamu sesuatu isu. Jawab Muaz, aku akan menggunakan Al-Quran untuk menghukum. Lalu kata Rasulullah, jika kamu tidak menemuinya di dalam Al-Quran, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemuinya dalam sunnah Rasulullah, jawab Muaz, maka aku akan berijtihad menggunakan pandanganku, iaitu pendapatku, dan aku tidak akan berganjah. Maka baginda SAW pun meletakkan tangan baginda di atas dada Muaz, lalu berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi jalan kepada utusan Rasulullah SAW yang diredainya. Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arfan bin Nur Azma daripada kelas DSI 4D. Seterusnya saya akan sambung untuk pembahagian uruf. Uruf ini terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu kategori yang pertama ialah uruf atau adat yang tidak berubah sekalipun berlaku pada masa dan juga tempat. Ia juga merupakan adat yang diistilahkan sebagai tabiat semula jadi manusia seperti mana yang kita tahu, iaitu makan, minum, tidur dan sebagainya. Kedua pula ialah uruf yang sifatnya berubah mengikut kepada perubahan masyarakat dan persekitaran. Kategori ini ialah diperbincangkan oleh para fuqaha, ianya telah wujud pada zaman Rasulullah atau di zaman selepasnya. Terdapat juga dalam sejarah perundangan Islam, para fuqaha juga telah membahagikan uruf ini kepada jenis yang kedua kepada dua kategori, iaitu yang pertamanya ialah uruf yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Uruf jenis ini termasuk sedikit sebanyak adat orang-orang Arab yang sedia ada diamalkan sejak sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi Rasul dan juga diperakui oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Pada prinsipnya, fuqaha secara umumnya menerima apa yang Nabi Muhammad SAW kata, lakukan dan juga akui. Oleh kerana jenis ini mempunyai kaitan dengan hadis, maka adalah dianggap sebagai suatu dasar dalam pembentukan undang-undang yang mempunyai autoriti. Yang keduanya ialah uruf yang muncul selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Uruf jenis ini melahirkan perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan sesetengah fuqaha sama ada menerima atau menolak apabila uruf tersebut bertentangan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Uruf atau adat mempunyai pecahan-pecahan seperti uruf qaili, uruf amali, uruf uruf khas, uruf sahih dan uruf fasid. Hanya uruf sahih dan uruf fasid sahaja yang mempunyai kesan langsung terhadap perbincangan dalam hukum syarak. Uruf qauli, perkataan, ialah apa yang biasa difahami dari segi lafaz yang digunakan oleh anggota masyarakat apabila dituturkan. Contohnya penggunaan perkataan anak yang membawa makna anak lelaki dan perempuan sekaligus, manakala perkataan al-walad pula merujuk kepada anak lelaki sahaja. Selain itu, uruf ialah uruf dari segi amali, iaitu perbuatan, ialah perbuatan yang biasa dilakukan oleh anggota masyarakat seperti jual beli, berunjuk-unjukan, iaitu jual beli tanpa berlakunya akad, pembahagian mahar kepada tunai dan juga hutang, penggunaan air tanpa had di bilik air awam dengan mengenakan bayaran yang sama dan lain-lain. Di samping itu, uruf umum, iaitu sesuatu yang menjadi adat resam dan juga dihayati oleh anggota masyarakat dari pelbagai lapisan di seluruh negeri ataupun ia tersebar meluas pemakaiannya di negeri-negeri Islam. Uruf adalah pemberian nafkah kepada ibu yang tidak ditentukan jumlah seperti firman Allah Ta'ala yang bermaksud
dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan tersebut jika si bapa tiada. Seterusnya ialah huruf khas, iaitu khusus, iaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan kepada sesetengah masyarakat atau negeri atau di kalangan ahli profesional atau di kalangan golongan tertentu, seperti uruf ahli perniagaan, pertanian, ahli bahasa dan sebagainya. Oleh hal demikian juga terdapat huruf sahih, iaitu huruf yang tidak menyalahi hukum syarak, tidak menghapuskan maslahat yang ditolak oleh syarak. Antara contohnya ialah huruf dalam amalan memberi hadiah perkahwinan tidak dikira sebagai sebahagian daripada mahar yang wajib. Akhir sekali ialah huruf fasid, iaitu huruf fasid ini kebiasaan yang bercanggah dengan kehendak syarak, seperti perkara yang boleh membawa mudarat atau yang tertolaknya maslahat, seperti huruf masyarakat yang menggunakan akal batil yang mengandungi unsur riba, menggunakannya arak dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada definisi pertunangan. Pertunangan ni satu ungkapan bagi menyeru seseorang itu untuk menuju alam perkahwinan. Ia dalam pertunangan ni ada dua pihak, iaitu pihak lelaki dan perempuan, untuk mereka melangsungkan perkahwinan dan bukanlah satu akad seperti mana pernikahan. Oleh hal yang demikian, pertunangan secara umum dalam bahasa Arab kita panggil al-khitbah atau bertunang dalam bahasa Melayu, memberi makna mukadimah atau permulaan untuk meneruskan pernikahan dan perkahwinan. Al-hikbah dalam bahasa Arab ni, bila kita terjemahkan maknanya dalam bahasa Melayu, bermaksud seseorang lelaki itu dia melamar wanita untuk dijadikan bakal isterinya atau isteri. Manakala dari segi adat Melayu merupakan satu ikatan sebelum seseorang itu menuju ke alam perkahwinan. Selain daripada itu, melamar menurut Said Sabiq membawa maksud meminta persetujuan daripada pihak wanita untuk menjadikan isterinya kepada pihak lelaki. Seperti mana yang saya sebut tadi, dua pihak, lelaki dan perempuan. Al-hikbah ni dia memakan masa untuk kita ambil tindakan kerana kebiasaannya dengan adat yang masyhur dipegang sesuatu kawasan, tempat, adat serta suasana masyarakat di Malaysia ini. Hal ini kerana al-hikbah ni dia bermaksud proses seseorang lelaki ni untuk meminta persetujuan daripada pihak perempuan. Lelaki minta persetujuan daripada pihak perempuan untuk lelaki itu mengawininya dengan cara dan adat yang sepatutnya. Manakala menurut Dr. Yusuf Al-Qadawi berpendapat bahawa al-hikbah ni membawa makna yang zahir dan mengiklankan apa kehendak lelaki tu atau kemahuan seseorang lelaki tu untuk berkahwin dengan seseorang wanita tersebut. Kenapa ada sebabnya dia berkahwin dengan wanita itu? Untuk dia menjadikan wanita itu sebagai isteri dan sehidup semati. Definisi pertunangan menurut syariat Islam pula ialah perjanjian ini telah dibuat oleh dua pasangan untuk melangsungkan perkahwinannya. Perkara ini, tunang ini adalah salah satu sunnah lah yang dituntut dalam Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada isterinya, iaitu Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Islam ni telah membenarkan bahawa pertunangan ini sebagai cara bagi pasangan yang belum berkahwin untuk kenal antara satu sama lain dan hati budi masing-masing, termasuklah ahli keluarga si lelaki dan isteri perempuan tersebut dari segi fizikal dan mentaliti. Secara keseluruhannya, sesebuah pasangan ini perlulah bertunang terlebih dahulu sebelum memasuki bahtera perkahwinan, kerana kita dapat mengenalinya dengan lebih akrab supaya tak ada perselisihan faham apabila sudah berumah tangga. Seterusnya, dalil dan sunnah pertunangan. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kahwin dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Surah Al-Baqarah ayat 235. Manakala dari hadis Rasulullah SAW pula dengan sabdanya, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita
jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang memotivasinya untuk menikahinya, hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini tidak sekadar menjadi landasan kebolehan melamar, tetapi Nabi juga membolehkan melihat bahagian tubuh wanita yang dilamar. Jadi dalam hal ini para ulama berbeza pendapat tentang batasan mana sahaja bahagian tubuh wanita yang boleh dilihat semasa seseorang lelaki itu melamarnya. Seterusnya pula ialah sunnah pertunangan. Yang pertama, disunnahkan melihat wajah wanita yang akan dipinang dan boleh melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahi wanita tersebut. Yang kedua, sunnah membaca khutbah meminang pada hari meminang. Tetapi khutbah nikah lebih jauh dituntut berbanding khutbah peminangan. Ia juga menjadi amalan salaf soleh. Khutbah meminang perlu dimulakan dengan pujian Allah, selawat dan pesanan takwa. Dan yang ketiga, menjaga batasan kerana hubungan tetap haram selagi belum berkahwin. Sabda Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bi amra'atin illa ma'adhi mahram. Maksudnya, jangan sesekali mana-mana lelaki itu berdua-duaan dengan mana-mana wanita, kecuali ketika diiringi bersama wanita itu mahramnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi batasan ini merangkumi semua hubungan yang di luar keperluan seperti pergaulan berlebihan dalam Facebook, SMS, telefon dan sebagainya. Jadi manis perkahwinan ini akan hilang bila ia sudah dikecapi ketika bertunang lagi dengan melanggar batas agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ialah hukum syarak. Hukum syarak bagi meminang atau pertunangan adalah harus di dalam Islam. Namun demikian, hukum pertunangan atau meminang ni dia mempunyai 3 kategori, iaitu harus dengan sindiran, tahlil dengan menyatakan niat di dalam hati secara sindiran, dan secara terang-terangan tasril, di mana seorang perempuan ni bukan milik orang, iaitu milik orang ni bermaksud isteri atau tunang orang, dan ia bukanlah berada dalam tempoh iddah. Jadi maksud di sini, seseorang perempuan tersebut boleh dinikahi tanpa ada penghalang untuk bernikah, maka hukumnya baginya adalah harus. Contoh makna pinangan secara tasrih dan tahril. Lafaz tasrih ni ialah satu lafaz yang hanya ada satu taksiran saja, iaitu dengan keinginan untuk bernikah. Lafaz tasrih ni adalah seperti aku ingin mengawini kamu, atau selepas habis iddahmu aku akan mengawinimu. Manakala bagi lafaz untuk tahril ni ialah lafaz ni ditafsirkan dalam berbagai taksiran, sama ada keinginan untuk berkahwin atau sebaliknya, seperti awak cantik atau ramai orang sukakan awak atau seumpamanya. Okey. Bagi hukum syarak yang kedua ialah dia tidak harus sama ada secara sindiran tahlil atau secara terangan tasrih, di mana seorang perempuan ni dah ada milik orang atau sebab dia dah nikah atau hikbar atau masih dalam tempoh iddah talaq raj'i, dan sekiranya mahu teruskan perkahwinan tersebut, maka hukum ini jatuh kepada haram. Akhir sekali, hukum syarak yang ketiga ialah harus dalam keadaan sindiran tahlil sengaja, tetapi dalam keadaan secara terang-terangan tasrih apabila seseorang perempuan itu berada dalam tempoh iddah atas sebab kematian suami, iaitu sebagaimana telah disebut di dalam Islam, tempohnya selama 4 bulan 10 hari, dan termasuklah keadaan seorang perempuan yang berada dalam tempoh iddah talak bain. Kematian suami ini selama 4 bulan 10 hari, dan termasuklah seorang perempuan yang berada dalam tempoh iddah talak bain. Jika berlaku pertunangan semasa tempoh iddah, seorang perempuan itu hukumnya haramlah. Iddah atau kematian suami itu sama saja, jadi hukumnya haram. Sudah terang lagi bersulur. Hukum syarak mengharuskan perbuatan peminang atau bertunang dalam Islam melalui nas Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Akhir sekali, kita pergi kepada hukum perkahwinan. Islam ni telah membagikan kepada 5 hukum. Antaranya adalah harus, wajib, sunat, makruh dan haram. Bagi hukum harus ni, mereka tak ada halangan langsung untuk berkahwin, dan tak ada pula sebarang perkara untuk mendorongnya untuk berkahwin. Bahkan dalam harus ni, dia merupakan hukum asal bagi perkahwinan tersebut. Jadinya tidak akan mendatangkan sebarang dosa ataupun pahala jika seseorang individu itu tidak berkahwin. Maksudnya dekat sini tidak kisahlah untuk individu itu untuk berkahwin atau tidak ada dosa atau pahala. Dan hukumnya
hukum asal kepada perkahwinan. Seterusnya ialah hukum akan menjadi wajib apabila seseorang itu memiliki kemampuan dari segi fizikal, mental dan keuangan. Ini kerana untuk dia mengelakkan dirinya daripada melakukan perkara maksiat dan mungkar jika tidak mendapat menahan dirinya. Maksud dekat wajib dekat sini, dia dah mampu dan dia takut tak dapat tahan dirinya melakukan perbuatan maksiat. Jadi ia diwajibkan untuk berkahwin. Selain itu, sunat bagi mereka yang ingin berkahwin, berkemampuan dan dia merasakan bahawa diri dia tidak akan terjerumus langsung ke dalam perbuatan maksiat jika dia tidak berkahwin. Jadi, sunatlah bagi mereka untuk sesiapa yang dapat tahan dirinya daripada melakukan perbuatan maksiat. Itu adalah hukum sunat. Ia juga boleh menjadi hukum makruh apabila individu tersebut dia tidak berhajat untuk berkahwin sebab faktor semula jadi, sakit atau sebab lain. Dalam masa yang sama, individu tersebut tidak mempunyai kemampuan dari sudut nafkah, zahir dan batin. Tetapi, kalau dia berkahwin sekalipun, dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada isterinya. Maksud dekat sini, dia tidak akan seksa isterinya. Manakala, untuk hukum haram juga, orang ni dah yakin dia ni tidak dapat melaksanakan kewajipan sebagai seorang suami kerana dia tidak mampu dari segi apapun sekalipun untuk memberikan nafkah zahir dan batin serta tiada keinginan langsung untuk berkahwin, dan dia ni kalau kahwin pun ada niat buruk sahaja yang membolehkan bahawa kemudaratan kepada isterinya, kepada pasangannya. Contoh dekat sini kita boleh ambil seorang lelaki, dia kahwin wanita itu. Dia kahwin-kahwin, lepas tu dijadikan seorang isterinya sebagai pelacur untuk mendapatkan sumber keuangannya. Jadi dia mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Jadi hukum dia kat sini haramlah bagi seorang lelaki tu untuk berkahwin. Kalau dia tahu dia tak mampu, dia nak kahwin juga, tapi dia ada niat buruk, dia ambil kesempatan. Jadi haramlah, tak boleh seorang lelaki berbuat demikian kepada seorang perempuan. Setiap hukum ni bergantung kepada individu. Jika dia mampu tahan diri dan nafsu dan tidak terburu-buru untuk berkahwin, maka menyegerakanlah perkahwinan itu. Perkahwinan ini adalah perkara sunnah Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Salsabila binti Ahmad. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan seperjuangan saya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majnisa binti Muhammad Aziz daripada kelas DSI 4D. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan hukum putus pertunangan. Pertunangan ialah satu janji yang tidak mesti disempurnakan ataupun tidak mengikat. Ia merupakan perjanjian untuk berkahwin dan bukan suatu akad ataupun kontrak yang mengikat yang mewajibkan kepada pernikahan. Bahkan, kedua-dua pihak yang bertunang mempunyai hak dalam membatalkan pertunangan. Maka, jumhur ulama' berpendapat bahawa hukum membatalkan pertunangan adalah harus. Walau bagaimanapun, Islam amat menitikberatkan tuntutan memenuhi janji. Pembatalan pertunangan iaitu melukai perasaan orang yang diputuskan pertunangan. Dan ia amat bertentangan dengan konsep saudara seiman yang amat menjaga persaudaraan sesama Islam. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan berkenaan dengan tuntutan semula hadiah pertunangan, kesan daripada pembatalan pertunangan. Menjadi suatu adat juga kebiasaan di Malaysia untuk meraihkan pertunangan dengan mengadakan majlis pertunangan. Kebiasaannya, adat majlis pertunangan yang berlaku di Malaysia diadakan dengan kedua-dua belah pihak yang bertunang saling bertukar-tukar hadiah. Di antara hadiah yang menjadi kepastian dalam majlis pertunangan adalah cincin pertunangan. Selain itu, terdapat juga pasangan yang ingin memberi makanan, pakaian dan sebagainya. Terdapat juga ulama' yang mentakrifkan bahawa hadiah yang dimaksudkan dalam majlis pertunangan sebagai hibah. Hadiah merupakan sebahagian daripada hibah dan ia adalah pemberian yang diberikan oleh pemberi hibah kepada orang yang mendapat hibah dengan tujuan untuk memuliakan orang lain dan berkasih sayang sesama manusia. Adat bertukar-tukar hadiah hantaran di kalangan penduduk Malaysia yang dilakukan dalam majlis pertunangan adalah bertujuan untuk menambahkan kasih sayang dan juga keakraban serta keharmonian di antara dua keluarga. Hadiah hantaran pertunangan yang diterima oleh kedua-dua belah pihak adalah dianggap sebagai tanda penerimaan dan persetujuan sebuah ikatan pertunangan. Setelah hadiah hantaran bertukar milik dan juga pinangan sudah diterima, yang menjadi titik persoalan adalah sekiranya berlaku pembatalan pertunangan sama ada daripada pihak lelaki ataupun pihak perempuan. Maka terdapat perbezaan pendapat ulama' dalam isu ini.
Antaranya ialah pendapat yang pertama daripada mazhab Hanafi dan juga mazhab Zohiri, yang mana mereka ini berpendapat harus untuk menarik balik pemberian hadiah hantaran pertunangan. Mazhab ini berpendapat bahawa hadiah di sini mengambil hukum hibah. Setiap perkara yang menghalang hibah daripada dipulangkan, perkara yang sama juga menghalang hak pemulangan semula hadiah pertunangan. Sekiranya hadiah pertunangan diberi masa kekal dan juga wujud, maka wajib dipulangkan hadiah tersebut. Selain itu, pendapat yang kedua pula daripada ulama mazhab Maliki telah berpendapat bahawa tiada pihak yang berhak untuk menarik balik pemberian hadiah hantaran sama ada wujud secara ain ataupun tidak wujud secara ain. Ulama mazhab ini berpendapat bahawa pemberian hadiah hantaran bagi mereka adalah hibah, dan hibah sisi mereka hukum tidak dibenarkan dituntut semula sekiranya telah diterima, kerana penerimaan hibah itu sendiri menghalang daripada hibah tersebut daripada dituntut semula. Air sekali ialah pendapat daripada mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali pula. Mereka ini telah berpendapat bahawa pihak lelaki tidak berhak sama sekali untuk menuntut semula hadiah yang telah diberikan. Hadiah pada hakikatnya adalah pemberian yang tidak sepatutnya ditarik balik kecuali hibah daripada bapa kepada anaknya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud, tidak boleh seseorang yang telah memberikan sesuatu lalu meminta kembali barangnya kecuali ayah terhadap anaknya. Pertunangan itu berpunca daripada pihak lelaki dan juga perempuan. Sekiranya pembatalan dilakukan oleh pihak perempuan, maka hendaklah pemberian hadiah pertunangan daripada pihak lelaki perlu dipulangkan semula, dan jika pembatalan itu dilakukan oleh pihak lelaki, maka pemberian itu menjadi milik mutlak pihak perempuan. Pendapat ini disokong oleh sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Salim bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memberikan hadiah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya selama belum mendapat kepulangannya. Hadis ini mengklasifikasikan dua jenis pemberian, iaitu hadiah tanpa mengharap apa-apa balasan dan juga pemberian dengan tujuan untuk mengharapkan sesuatu. Dalam konteks pertunangan, segala pemberian masa pertunangan boleh dikategorikan sebagai hadiah dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu, iaitu perkahwinan. Oleh itu, pemberian semasa pertunangan boleh dituntut semula dan pihak wanita perlu memulangkan semula hadiah pertunangan tersebut sekiranya pihak wanita yang menjadi punca kepada pembatalan pertunangan. Mazhab Maliki juga bagaimanapun telah menekankan untuk melihat adat dan juga amalan masyarakat setempat. Baik, seterusnya saya akan membentangkan tentang syarat-syarat pertunangan di dalam Islam. Dalam perundangan Islam, terdapat beberapa syarat-syarat yang Islam telah tetapkan. Antaranya ialah yang pertama, mesti berjumpa dengan wali atau mahram wanita tersebut. Wali wanita adalah terdiri di kalangan mahramnya, seperti ayah, abang, pakcik sebelah ayah ataupun ibu, dan sesiapa yang berkaitan dengan mahram wanita tersebut. Tapi hukum bertunang tanpa wali ini adalah dilarang sama sekali. Syarat kedua adalah pertunangan perlu dirahsiakan. Sebaiknya dirahsiakan, kerana Islam melarang keras terhadap isu ini, atas sebab jika kita lihat secara relevannya, jika satu pertunangan itu dibatalkan kerana mereka tidak ingin saling bersama, maka ia akan menyebabkan kedua-dua pihak ini perlu menanggung malu, terutamanya pada pihak sebelah wanita lah, kerana Islam ini adalah agama yang membela wanita dan maruahnya, dan ini juga termasuk dalam isu maruah sesebuah kekeluargaan itu sendiri. Baik, yang ketiga pula kita lihat adalah wanita yang dibenarkan syarak. Maksudnya yang boleh dipinang ni adalah wanita yang dibenarkan syarak saja. Maksud wanita yang dibenarkan syarak di sini adalah wanita yang tiada sebarang ikatan. Kita definisikan sebagai wanita itu dia tak ada dalam hubungan apa-apa pertunangan. Tak ada apa hubungan dalam pertunangan yang lain. Tak ada sebarang ikatan. Definisi atau wanita yang talak 1 dan 2, serta ada kemungkinan rujuk, dan juga wanita yang kematian suami yang masih berada dalam iddah, iaitu sebanyak 3 kali suci. Wanita yang diceraikan talak 3 dan masih tidak habis iddah, wanita ini dilarang sama sekali untuk dipinang. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada adab pertunangan di dalam Islam. Seperti yang kita tahu, pertunangan ni adalah satu ungkapan yang menyeru kepada perkahwinan. Ia adalah satu perjanjian di antara dua belah pihak, iaitu pihak lelaki dan pihak perempuan yang ingin melangsungkan perkahwinan, yang ingin menjalinkan hubungan rumah tangga. Ia bukanlah satu akad seperti pernikahan, dan memutuskan pertunangan dengan sebab-sebab tertentu itu bukanlah suatu kesalahan. Tapi walaupun begitu, ia bukanlah satu lesen untuk kedua-dua belah pihak bebas bergaul.
mereka masih perlu menjaga adab-adab pertunangan lah. Ini kerana pertunangan di sisi Islam adalah sama sahaja hubungannya sebelum berkahwin, dan mereka masih dianggap sebagai ajnabi. Baik, antara adab-adab yang perlu dipelihara bersama antara kedua belah pihak ialah yang pertama, sudah tentu tidak berdua-duaan ataupun orang panggil berkhaluat. Sebaiknya kalau ada urusan, jika ada urusan dengan pasangan kita, berjumpalah di tempat-tempat yang terbuka, maksudnya di luar, dan bawalah mahram bersama seperti adik-beradik ataupun ibu bapa. Seterusnya, pilihlah tempat yang terbuka, yang tidak boleh menimbulkan sebarang fitnah. Hal ini adalah bertujuan untuk menghindari godaan nafsu syaitan yang sentiasa ingin mengajak manusia ini melakukan kejahatan. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang bermaksud tidak berdua-duaan antara lelaki dan wanita, melainkan syaitan adalah yang ketiga. Baik, adab yang kedua pula adalah mempercepatkan urusan dan menghindari perkara yang kurang penting ketika berurusan dalam tempoh pertunangan. Maksudnya sudah tentu banyak perkara yang ingin kita bincangkan semasa dalam tempoh pertunangan. Contohnya seperti mengenai majlis perkahwinan, persiapan majlis dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita fokuskan pada topik perbincangan tu, dan elakkan daripada meleret kepada perkara yang kurang penting. Selanjutnya adalah kita menjaga batas pergaulan. Walaupun lelaki dan perempuan ini dah bertunang, tapi mereka belum lagi ada apa-apa ikatan yang sah, belum menjadi suami dan isteri, maka hukum pergaulan antara mereka berdua masih tetap sama. Maksudnya perlu menjaga batas pergaulan sesama mereka, seperti mana pergaulan dengan ajnabi yang biasalah, dengan orang-orang yang biasa. Baik. Tidak boleh bersentuhan ataupun melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh suami isteri. Manakalanya adab pertunangan yang keempat pula, kalau kita tengok, menjaga masa ketika berhubung. Maksudnya menjaga masa kat sini kita tidak menafikan ramai pasangan yang dah tewas dan tak sedar masa itu berlalu dengan begitu saja, dengan perkara yang sia-sia. Sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan, masing-masing perlu bertegas dan berusaha untuk menjaga masa ketika berurusan melalui SMS ke WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, apa-apalah medium perhubungan yang ada zaman sekarang ni. Contohnya memberitahu pasangan kita untuk berurusan hanya pada waktu selepas solat Isyak sampai jam 11 malam. Melainkan kalau ada terdapat hal yang betul-betul mendesak, orang kata kecemasan lah. Baik, yang terakhir sekali, adab pertunangan dalam Islam ialah memanfaatkan tempoh pertunangan dengan hal kebaikan. Memandangkan tempoh pertunangan adalah satu langkah sebelum satu pasangan itu menuju ke arah perkahwinan, maka adalah baiknya jika tempoh pertunangan itu diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak, untuk masa depan mereka juga. Contohnya memperbanyakkan membaca buku-buku mengenai hal-hal kekeluargaan, belajar mengenai cara-cara untuk membangunkan sebuah rumah tangga itu, sebuah keluarga yang bahagia, dan mendekatkan diri dengan perkara-perkara keagamaan sudah semestinya. Sentiasa memotivasikan diri ke arah yang lebih baik, mempelajari cara untuk mengawal emosi, mengenal sikap masing-masing. Selepas tu memasuki kelas kemahiran kendiri dan lain-lain lagi lah yang bermanfaat untuk masa akan datang, untuk kita membina sebuah keluarga yang ataupun sebuah rumah tangga yang bahagia. Saya akan sambung pembentangan yang seterusnya, iaitu adat pertunangan. Adat meminang atau bertunang memang sangat banyak. Kebanyakannya mereka mengikut adat orang Melayu yang telah lama diguna pakai. Pertunangan terjadi apabila telah mendapat kata persetujuan dari pihak lelaki. Wakil daripada pihak lelaki kebiasaannya dipilih daripada kalangan orang tua-tua, akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki tersebut untuk mewakili mereka meminang anak dara yang telah dipilih. Kebiasaannya, ibu bapa pihak perempuan tersebut tidak akan memberi jawapan yang muktamad kepada pihak peminang, iaitu pihak lelaki. Hal ini berlaku kerana mengikut adat, iaitu diberi tempoh untuk memberi jawapan atau dalam adat dipanggil bertangguh. Ini bagi memberi ruang untuk berbincang atau hendak berpakat dengan ahli-ahli keluarga dan waris yang rapat, walaupun sebenarnya mereka sudah pun bersedia untuk menerima pinangan tersebut. Adat bertangguh ini
Adat bertangguh ini sebenarnya mencerminkan budaya orang Melayu yang amat berhati-hati dalam menentukan atau memilih jodoh dan menunjukkan kesopanan dalam tingkah laku. Perkara ini sudah menjadi rutin dan kebiasaan bagi masyarakat Melayu, iaitu tidak tergopoh-gopoh dalam mengendalikan apa sahaja yang berlaku. Selain itu, telah menjadi satu pegangan bahawa setiap hal yang dilaksanakan perlu dijalankan dengan tersusun rapi dan tersusun mengikut adat yang telah ditetapkan. Setelah tamat tempoh yang diberikan, kebiasaannya 2 hari dan ada juga sehingga seminggu, pihak perempuan akan menghantar rombongan yang dihadiri oleh orang tua yang mewakili pihak mereka untuk memberikan jawapan. Apabila pinangan diterima, pada pertemuan itu mereka akan membincangkan tentang segala syarat berkenaan mas kahwin dan hantaran perbelanjaan majlis perkahwinan. Walau bagaimanapun, tarikh yang sesuai juga akan dibincangkan untuk melangsungkan perkahwinan. Sekiranya perkahwinan itu agak lambat atau erti kata lain diikat lama, pihak lelaki kebiasaannya akan meletakkan tanda terlebih dahulu kepada pihak perempuan. Konsep ini diertikan juga sebagai putus cakap. Ianya bermaksud pinangan dari pihak lelaki sudah pun diterima oleh pihak perempuan. Oleh itu, penghantaran tanda daripada pihak lelaki kepada anak dara yang ingin dikahwininya akan dilakukan secara melalui upacara bertunang. Upacara ini bermaksud anak dara tersebut sudah pun dimiliki dan dipanggil tunang orang. Tanda yang dihantar daripada pihak lelaki tersebut mengikut adat orang Melayu lazimnya adalah sebentuk cincin saja, iaitu cincin berbatu intan ataupun berlian. Besar cincin tersebut adalah mengikut cita rasa dan kemampuan ibu bapa pihak lelaki tersebut. Namun begitu, masyarakat Melayu selain cincin, ada juga beberapa barangan lain turut diberikan seperti sepasang kain dan selendang, selipar ataupun sepatu ataupun kuih-muih, manisan dan paling utama dan dianggap penting iaitu sirih junjung. Cincin yang diberikan kepada perempuan mestilah disarungkan pada jari manisnya sebagai tanda sudah bertunang oleh ibu atau saudara pihak lelaki. Pemberian cincin semasa pertunangan adalah satu adat yang diamalkan di Malaysia. Ianya bukanlah satu syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Walau bagaimanapun, tidaklah menjadi satu kesalahan sekiranya pemberian cincin itu diberikan sekadar tanda pertunangan selagi mana tidak menyalahi syarat. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan berkenaan dengan perbezaan pertunangan antara Islam dan juga adat di Malaysia. Dalam adat pertunangan Islam, sama ada pihak lelaki maupun pihak perempuan akan menyatakan hasrat mereka untuk berkahwin. Sebagai contoh, lafaz meminang yang akan dilafazkan oleh pihak lelaki ialah saya suka awak untuk menjadi isteriku, dan pihak perempuan pula telah bersetuju terhadap lafaz tersebut, maka dengan serta-merta mereka telah pun dianggap telah bertunang dengan terlafaznya hasrat tersebut. Hukumnya dikira sah kerana makna pinang dari syarak adalah seseorang lelaki menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan seseorang perempuan. Jadi apabila pihak perempuan ini bersetuju dengan hasratnya, ia telah pun menjadi tunangan kepada lelaki tersebut. Sekiranya lafaz itu datangnya daripada pihak perempuan, maka ia telah dianggap pihak perempuan tersebut telah meminang pihak lelaki tersebut dengan dirinya. Itulah dikira sebagai adat pertunangan menurut Islam. Oleh hal demikian, haram bagi lelaki-lelaki lain untuk masuk meminang jika mengetahui bahawa pihak perempuan tersebut telah pun menjadi tunang kepada seseorang. Jadinya, bertunang dalam Islam sangat mudah dari segi perbualan sahaja, manakala dari segi adat Melayu pula ialah akan terjadi apabila seseorang lelaki itu berkawan dengan seseorang perempuan atas dasar untuk berkahwin. Ia juga telah dikira sebagai bertunang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada tajuk kami ini ialah pertunangan ialah suatu perkara yang tidak diwajibkan dalam Islam. Hal ini dikatakan kerana di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak mengatakan tentang hal peminangan, namun tiada bukti yang jelas menunjukkan larangan melakukan peminangan. Oleh itu, hukumnya ialah mubah. Pertunangan adalah pihak lelaki menyatakan hasrat ingin berkahwin dengan pihak perempuan. Pertunangan adalah pihak lelaki menyatakan hasrat ingin berkahwin dengan pihak perempuan. Ianya merupakan pendahuluan perkahwinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan perkahwinan yang sah. Pertunangan juga bukti dan menandakan seorang lelaki Muslim dan perempuan Muslim itu dimiliki seseorang untuk ke fasa yang seterusnya, iaitu pernikahan ataupun perkahwinan. Selain itu, pertunangan juga ialah proses menunggu untuk dilangsungkan akad nikah antara pihak lelaki dan pihak perempuan yang diberikan ikatan seperti cincin dan pemberian yang lain. Ini dilakukan sebagai penguat ikatan yang memperkukuhkan lagi hubungan mereka, iaitu pihak lelaki dan pihak perempuan. Pertunangan ialah
sebuah janji untuk mengadakan perkahwinan, tetapi bukan akad yang memiliki kekuatan hukum. Agama Islam tidak menetapkan hukuman tertentu yang melanggar janji, tetapi sifat mungkir janji adalah sifat tercela dan merupakan salah satu sifat orang munafik. Memenuhi janji adalah kewajipan bagi kedua belah pihak yang berjanji. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.